Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam video ini bagi mata pelajaran pendidikan Islam, bidang ibadat, tajuk Jumaat Penuh Berkat, bahagian yang ketiga. Seperti biasa, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada kali ini, marilah sama-sama kita membaca doa dan mengaminkan doa. Mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkatan dalam pembelajaran kita pada kali ini dan memberikan kefahaman kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat faham dengan baik dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, baik, murid-murid. Sebelum kita memulakan pembelajaran, terlebih dahulu kita mesti mengetahui apakah objektif pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, pada akhir pembelajaran nanti, diharap murid-murid semua dan para penonton dapat menganalisis perkara-perkara yang dilarang ketika mendengar khutbah Jumaat dengan tepat. Dan yang kedua, menyenaraikan hikmah solat Jumaat dengan tepat. Baik, yang pertamanya, mari kita lihat perkara-perkara yang dilarang ketika khutbah. Apakah perkara yang dilarang ketika khatib membaca khutbah? Yang pertama, kita dilarang untuk tidur semasa khatib membaca khutbah. Kerana apa? Kita dikehendaki untuk mendengar dan menghayati khutbah dan segala intipati yang disampaikan oleh khatib. Baik, yang kedua, kita juga dilarang bermain dan bergurau semasa khatib sedang berkhutbah. Tak boleh sesekali para penonton dan murid-murid yang dikasihi Allah sekalian bermain-main ataupun berbuat bising di dalam masjid sedangkan di waktu itu khatib sedang membaca khutbah. Baik, yang ketiga, bermain telefon. Yang ini pun banyak berlaku di masjid-masjid ketika khatib membaca khutbah. Selalu membuka telefon bimbit kan, bermain WhatsApp, buka Facebook, buka Telegram dan sebagainya. Bermain game. Kalau anak-anak murid, ramai yang bermain game kan ketika khatib berkhutbah. Ini larangan. Tidak boleh sama sekali kamu bermain telefon ketika mendengar khutbah. Dan yang keempatnya, bercakap-cakap ketika khatib membaca khutbah. Larangan-larangan ini tidak boleh sama sekali kita lakukan. Bercakap, bermain telefon. Kerana apa? Kerana ia boleh menghilangkan pahala Jumaat kita. Jadi kita pergi Jumaat itu sia-sia saja. Boleh hafal dan ingat 4 perkara yang dilarang ketika khatib membaca khutbah. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada hikmah solat Jumaat. Apakah hikmah orang yang pergi solat Jumaat? Yang pertama, dapat melatih diri menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dapat melatih diri kita menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah. Kita kena ingat sebagai seorang lelaki kita diwajibkan untuk solat Jumaat kerana telah diperintahkan oleh Allah dalam suratul Jumaat ayat yang ke-9 sebagaimana yang telah kita pelajari di dalam siri yang pertama sebelum ini. Itu yang pertama. Yang kedua, merapatkan ukhuwah dan memupuk perasaan kasih sayang. Orang yang hadir ke masjid untuk solat Jumaat ataupun solat berjamaah ini, dia boleh merapatkan hubungan sesama Islam. Merapatkan ukhuwah.
Yang sebelum ni tidak kenal jiran tetangga, tapi pergi jumpa di masjid, dapat kenal jiran-jiran, dapat berkenalan, merapatkan lagi hubungan silaturahim dan perasaan kasih sayang sesama mereka. Yang ketiga, mendengar nasihat, teguran, bimbingan dan pedoman daripada khutbah. Setiap intipati yang disampaikan di dalam khutbah oleh khatib, kita hendaklah mengambil pedoman. Kita hendaklah mengambil pedoman. Dan segala teguran dan nasihat yang disampaikan itu, hendaklah kita ambil iktibar untuk diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Baik, seterusnya kita lihat lagi hikmah solat Jumaat ini. Yang keempatnya, mendapat pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir solat Jumaat ini, Allah menjanjikan ganjaran pahala yang besar kepada mereka. Sebab tu kalau siapa yang tak pergi solat Jumaat, mereka telah kufur dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang tak hadir solat Jumaat tanpa sebab, maka dia dikira seorang yang kufur dengan perintah Allah Ta'ala. Baik, yang kelima, melatih diri melakukan perkara yang baik secara berjamaah. Kan? Apabila kita selalu berjamaah di masjid, pergi solat Jumaat di masjid, dalam masa yang sama, kita boleh melatih diri kita melakukan perkara-perkara yang baik secara beramai-ramai. Kan? Latih diri supaya taat dengan perintah Allah. Latih diri rajin membaca Al-Quran. Melatih diri kita banyakkan berselawat di hari Jumaat dan berzikir serta bertahmid dan sebagainya. Baik. Dan yang keenam, lambang perpaduan dan kekuatan umat Islam. Orang yang berjemaah ini, mereka berada dalam satu saf. Merapatkan saf itu dapat melambangkan kekuatan dan perpaduan umat Islam. Orang Islam gagah apabila mereka bersatu padu sesama mereka. Tapi apabila mereka tidak bersatu padu, mereka tunggulah saat kehancuran umat Islam itu sendiri. Sebab tu pentingnya kita berada di dalam satu saf yang rapat, satu saf yang sama. Supaya merapatkan lagi kekuatan kita, umat Islam semua. Itu adalah 6 hikmah solat Jumaat. Bolehlah murid-murid dan para penonton sekalian untuk menghafal dan mengingati hikmah solat Jumaat ini. Pentingnya kita mengamalkan kebaikan-kebaikan, perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ketika solat Jumaat ini. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripadanya. Itu saja pelajaran kita pada kali ini. Terima kasih diucapkan kerana menonton video ini. Jangan lupa kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Jadi stay tune para penonton sekalian bersama dengan saya. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel saya, Murabbi Din. Mudah-mudahan video ini memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.